أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah kita mulakan kuliah Quran malam ni dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din. Ya Allah, berikan kami kefahaman dalam beragama. Wa'allimna ta'wil, kebijaksanaan untuk memahami sesuatu perkara. Wahdina ila siratikal mustaqim, jalan hidayah petunjuk kepada kebenaran. Allahumma yassir lana fi hifzil Quran. Ya Allah, mudahkan kami untuk menjaga Al-Quran. Allahumma syrah sudurana fi hifzil Quran. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, jiwa kami untuk menghafal Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran. Dan ya Allah, pilihlah kami untuk menjadi ahli Al-Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memanjangkan lagi usia kita bersama-sama dalam majlis ilmu. Dan alhamdulillah, malam ni kita dah masuk juzuk yang ke-29. Lepas kita dah tamatkan surah An-Naba, maka hari ini insya-Allah kita masuk surah yang baru, surah daripada juzuk yang ke-29, iaitu surah Al-Mursalat. Muka surat 580 surah Al-Mursalat. Al-Mursalat membawa maksud para malaikat yang diutus. Surah yang ke-77 terdiri daripada 50 ayat dan merupakan surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan di Makkatul Mukarramah. Surah ini juga diberikan pendapat yang mana Mursalat ini juga membawa maksud angin yang diutus oleh Allah, angin yang berbentuk angin azab ataupun angin yang membawa padanya hujan. Di banyaklah tafsiran daripada tadabbur daripada para ulama membicarakan berkaitan dengan maksud Mursalat. Dan insyaAllah kita tengok hari ini sampai ayat ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa padanya kebaikan. Sebahagian mufassirin mengertikan demi angin yang dikirim. Allah bersumpah dengan makhluk yang diutus. Dan pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat mengenai utusan Allah ini, sama ada malaikat ataupun angin-angin yang Allah Ta'ala utuskan. Yang mana angin yang Allah utuskan ini boleh jadi angin itu membawa rahmat, iaitu hujan yang turun. Kita tengok seterusnya, fal'asifati asfa. Dan demi malaikat ataupun angin yang terbang dengan kencangnya. Wan nasyirati nashra, yang menyebarkan padanya rahmat-rahmat Allah dengan seluas-luasnya. Sebahagian mufassirin juga menyebutkan bahawa
angin ini membawa padanya rahmat daripada bentuk hujan, memberikan rahmat kepada manusia. Fal fariqati farqa, dan yang membezakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya. Para malaikat diutus oleh Allah untuk memberikan padanya wahyu yang Allah Ta'ala berikan pada malaikat Jibril alaihissalam, kemudian diberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu wahyu Al-Quran. Maka hari ini yang kita baca Al-Quran ini, ya, bermula daripada Allah, diturunkan kepada secara mutawatir, tersusun, diturunkan kepada malaikat Jibril, kemudian diturunkan kepada Nabi, dan Nabi pun sampaikanlah kepada umatnya sampailah hari ini yang kita dok baca. Inilah Al-Quran yang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal mulqiyati dzikra, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan padanya wahyu, uzran aw nuzra, untuk menolak alasan-alasan atau memberikan peringatan. Setiap ayat Quran yang diturunkan, ya, kepada baginda Nabi SAW, semuanya ada asbab nuzul, ada sebab kenapa Allah turunkan. Ada masa suatu surah ini diturunkan sebab Nabi tengah sedih, ada masa Nabi tengah senang, Nabi tengah seronok, ada masa Nabi sedang berperang, ada masa Nabi dan para sahabat akan kepung, ada masa kemenangan Islam nak hampir, berbagai lah. Ada masa Nabi tidak tersenyum, surah apa? Nabi berpaling muka, mengerutkan muka, surah Abasa. Kita dah bincang sebelum ni. Ada banyak lagi lah surah-surah lain yang mana nak waktu Nabi kena sihir, Nabi pun kena sihir. Ada surah yang dibacakan 3 kul tu, itu yang Nabi baca. Waktu tu rambut Nabi diikat dekat dalam perigi. Itu ada kisah yang panjang lah. Itu adalah asbab-asbab nuzul. Maka di sini uzran aw nuzra, maka Quran yang turun, Allah sebut dalam Quran tadi, menolak alasan-alasan orang-orang kafir ataupun memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman. Ada menolak alasan-alasan mereka atau memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman. Fa idzan nujumu tumisat, maka apabila binatang-binatang dihapuskan. Okey, ayat 1 sehingga 7 menerangkan berkaitan dengan para malaikat ataupun angin, utusan-utusan daripada berbentuk angin, yang mana angin ini boleh membawa rahmat atau membawa azab. Contohnya, satu masa angin boleh menghilangkan nikmat manusia. Bila terlalu kencang menyebabkan rumah manusia yang cantik tersegam indah akhirnya terbang, zinc terbang, pecah pokok tumbang dan sebagainya, menyebabkan kena rumah, kemudian menyebabkan sekeliling cermin-cermin pecah dan sebagainya, menyebabkan kehilangan padanya manusia harta-hartanya. Itulah azab Allah Ta'ala turunkan. Allah hantarkan angin je, sekali mata boleh hilang. Macam baru-baru ni di Kampung Indah kan, baru ni lah, bulan berapa masa tu, bila hujan ribut tu, habislah sebahagian Indah Perdana tu, rumah-rumah lama hilang semua bumbung. Hujan lebat sekali ingat hilang bumbung. Dan kos untuk repair, saya tanya tuan rumah tu hampir ke 40 ke 50 ribu. Sebab bila hujan lebat, pokok zinc terbang, hujan lebat, dalam tu ada barang elektronik dalam rumah, habislah, pasar rosak semua. Itulah ujian-ujian yang menyebabkan kita kena rasa syukur, sebab Allah masih jaga pelihara lagi kita punya rezeki, dan rezeki yang kita ada hari ini, kereta, motor, rumah, bahkan pakaian, bahkan isteri, suami, anak-anak, sampai masa kalau Allah nak tarik, Allah tarik lah. Maka kita tak boleh sayang sangat kan akan harta. Bahkan Allah sebut dalam Quran,
kau kena infakkan harta, tak boleh sayang. Ya, manusia tak boleh kumpul harta banyak-banyak. Allah sebut dalam Quran, dalam surah, ada Allah sebut dalam Quran yang mana sikap mengumpul harta ni adalah perangai Qarun. Kumpul, makin banyak. Itu adalah sifat Qarun. Sampai masa mati, so harta tu gimana? Perebutan harta pula anak-anak dan sebagainya. Maka hari ini kita ada harta, jangan kita simpan banyak-banyak, melainkan kita sedekah banyak keluar ni, supaya harta yang dikeluarkan itu yang akan menjadi saham ke akhirat nanti. Simpan benda simpan lah. Maksudnya jangan sampai tak ada langsung. Tapi kalau iman para sahabat lain macam, dia bagi semua, tak ada apa lah. Itu iman para sahabat. Dia bagi apa yang dia ada, tinggallah selai baju yang mereka ada. Kita tak boleh. Apa yang paling kecil dalam poket hari Jumaat, tengok dulu, oh ada warna biru, ambil warna biru. Bernasib baik ada shilling, ada shilling ada ni, keluarkan shilling. Itu contoh. Bila masuk dekat pasar raya, duit RM50 tu pula nampak kecil. Yang tadi dekat masjid, kat surau nampak besar, dekat mall nampak kecil. Berbeza, nampak tak? Itu mindset manusia. Tapi bila masuk masjid dah jadi besar, bila pergi mall, kecilnya RM50 ni, kecilnya RM100 ni. Itulah kita manusia sentiasa berkira-kira. Maka nak berinfak di jalan Allah semampunya lah. Kalau RM10 tu, itu yang paling mampu masukkan. RM1 tu yang paling mampu masukkan. Okay, baik, kita sambung. Ayat berapa tadi? Okey, sampai ayat 7 kan. Kemudian pada ayat 8, fa'idzan nujumu tumisat. Bila masuk ayat 8, bercerita berkaitan dengan hari kiamat, berkaitan dengan huru-haranya hari kiamat. Allah Ta'ala sebut ayat 8, maka apabila binatang-binatang dihapuskan, bintang-bintang, binatang pula, bintang-bintang, wa idzan nujum pak belalang, nujum adalah bintang-bintang dihapuskan. Wa idzas samaa'u furijat, maka dan apabila langit terbelah. Bila mana bintang-bintang dihapuskan, mana kata bintang tu dah tak lagi terapung, mereka akan jatuh ke dalam bumi, maka langit akan terbelah. Suasana tersebut siapa yang akan rasai? Orang-orang kafir lah. Orang-orang beriman akan mati sebelum terjadinya hari kiamat. Ada satu angin yang ditiupkan, menyebabkan semua orang beriman meninggal. Persoalannya kita betul-betul beriman ke? Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga iman kita. Wa idzal jibalu nusifat, dan apabila gunung ganang dihancurkan menjadi debu. Wa idzar rusulu uqitat. Okey, ayat berkaitan dengan hari kiamat, kedahsyatan hari kiamat sampai ayat 10, yang mana ditutup dengan gunung ganang dihancurkan menjadi debu. Banyak kali pada surah-surah juzuk 30 sebelum ni menceritakan berkaitan dengan gunung ganang dihapuskan menjadi debu. Punyalah besar gunung tu ataupun bukit. Contoh kat mana? Bukit Jugrah, paling dekat dengan kita lah. Kita nampak, besar ni. Allah boleh hancurkan menjadi debu. Debu tu seperti padang pasir lah. Boleh dihancurkan seperti hingga menjadi debu. Macam mana boleh jadi debu? Disebabkan bintang-bintang tadi tu jatuh berguguran dekat bumi. Bintang dekat atas tu, bila dia turun, dia akan bawa padanya api lah, kelajuan cahaya, menyebabkan padanya keluar api yang menghantam bumi, menyebabkan hancur semuanya menjadi dataran. Daripada bukit bukau hancur menjadi dataran. Na'udzubillah. Punya dahsyatnya kehancuran, kedahsyatan hari kiamat. Kenapa Allah Ta'ala ulang banyak kali berkaitan dengan hari kiamat? Kenapa tak cukup satu surah je? Tapi pada surah lain Allah ulang lagi.
supaya tak lain tak bukan untuk apa dia, memberikan peringatan dekat manusia yang sentiasa lalai. Kan insan ni manusia sentiasa lalai. Kita ni sentiasa lalai tak? Hari ni mengaji, esok dia main demai dah, syaitan main kacau. Kita pun lawa sekejap, malam tu datang mengaji lagi, bertaubat sekejap, 2-3 hari lepas tu jadi balik. Itulah manusia, kena sentiasa diberi peringatan. Kemudian wa idzar rusulu uqitat, dan apabila rasul telah ditetapkan waktunya. Ini pada ayat 11 nanti dekat padang mahsyar, di mana nanti padang mahsyar manusia dihimpunkan daripada zaman Nabi Adam sampailah zaman Nabi Muhammad. Berapa banyak ustaz? Terlalu banyak. Zaman Nabi Muhammad saja banyaklah. Lagilah zaman umat terdahulu yang hidup beratus tahun. Kita zaman umat Nabi Muhammad berapa tahun dia hidup? Nabi kata umur umatku di antara berapa? 60 ke? 60, 70 gitu je. Tapi kalau bonus boleh hidup tu 80, 90, 100. Itu bonus Allah bagi. Maka tuan-puan, kat sini kita nak bagi tahu bahawa umat Nabi terdahulu sampai ratusan tahun. Nabi Nuh AS dakwah selama 900 tahun. Lama ke kejap? Sangat-sangat lama, 900 tahun. Dia kata kalau dia berdakwah 900 tahun, umur dia berapa? Lebih lagi lah. Ini yang hidup kita ambil lah sampai 80-90 lah. Itu pun anaknya dah ada yang sampai 15-20 orang contoh. Itu yang maksimum lah. Ini kan umat Nabi terdahulu hidup sampai ratus tahun, berapa ratus anak maknanya umat zaman terdahulu lagi ramai. Dihimpunkan sekaligus di padang mahsyar selama beratus tahun. Maka waktu itu akhirnya mereka mencari nabi-nabi untuk mempercepatkan proses hisab, yaumul hisab. Maka kat situ mereka carilah daripada cari Nabi Adam, cari nabi-nabi, semualah sampailah sekali cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memohon kepada Allah. Bila jumpa dengan Nabi ni cakap, jumpa Nabi Adam, Nabi Adam cakap, saya ni ada dosa yang saya buat waktu saya jadi Nabi. Jadi dia malu nak minta dengan Allah. Jumpa dengan Nabi lain, sama juga jawapan dia. Sampailah Nabi Muhammad. Maka lama tak proses tu? Sangat lama. Nabi ramai. Dalam riwayat sebut 136,000 Nabi. Rasul ada 25 yang tercatat. Tapi sebenarnya lebih ramai lagi Nabi yang ada, cuma tak dizahirkan lah. 136,000 Dan Nabi terakhir Nabi Muhammad. Lepas Nabi tak ada dah. Dulu ada viral Rasul Melayu. Rasul Melayu dulu ada. Kaha Rasul Kaha. Itu dah pelik-pelik dah tu. Sekarang kat FB macam-macam ada. Aku ni adalah Imam Mahdi pula sekarang ni. Ada viral. Aku ni sekarang adalah Imam Mahdi. Aku tidur mimpi. Bukan saya lah cerita tadi tu. Dia kata dia tidur mimpi, diberikan padanya wahyu. Dia pening ni. Cuba tengok. Ini orang panggil gila isim lah. Belajar terlebih. Gila isim, belajar faham sendiri. Bila belajar ilmu tauhid, belajar ilmu ni, ilmu mantik dan sebagainya, dia faham sendiri. Silap lah. Sebab tu kita belajar kena ada guru. Kalau tak faham, rasa pening-pening, tanya guru. Jangan faham sendiri. Oh macam ni kot. Sebab itulah keluarnya sekarang satu fahaman dipanggil sebagai Syiah. Kalau pernah dengar sekarang Syiah, bukan hak yang hijau, bukan. Syiah yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad ini adalah Allah. Punya rosak pemikiran ini. Dia bermula sejak PKP mengeluarkan jenama air. Air itu air sihat lah. Siapa minum ni dia tak akan kena COVID. Mula pada tu ramai yang beli. Sampai akhirnya mereka menubuhkan satu komuniti dekat luar negara sekarang. Anak-anak yang belajar luar negara, memang mereka ramai yang terpesong. Alhamdulillah, bukan kata semualah. Maknanya ada yang terpesong.
bila kekuatan agama tak ada. Ya, mereka mengatakan mereka kata Rasulullah. Mereka kata Rasul tu Allah lah. Benar, terjemah gitu pula. Na'udzubillah. Sebab itulah kita kena mengaji sungguh-sungguh dan doa, ya Allah, mudah-mudahan diriku, keluargaku, keturunanku dipelihara daripada benda-benda macam ni lah, daripada ajaran sesat yang boleh menyesatkan orang lain. Okay, wallahu a'lam. Sebelum tu ini ada orang tanya, Dajjal itu hari kiamat ke ataupun belum lagi? Belum. Dajjal keluar, lepas tu membuat kerosakan di muka bumi. Waktu tu orang Islam ada lagi. Orang Islam ada lagi. Waktu tu dalam hadis sebut, orang-orang beriman makanan mereka hanyalah zikir. Waktu ni kita boleh makan sedap-sedap. Nanti di akhir zaman, waktu Dajjal keluar, dia tempat yang banyak pohon-pohon, yang banyak sungai, dia hilangkan semua. Allah beri kelebihan kat dia, boleh mengeringkan menjadi kering kontang satu tempat yang padanya subur. Boleh berikan makanan, keluarkan makanan, boleh turunkan hujan dan sebagainya, dan boleh pergi dengan kecepatan ke sana ke sini dengan cepat sangat. Dan dia akan membuat kerosakan lah dekat muka bumi ni bersama dengan Ya'juj Ma'juj. Kemudian sampailah akhirnya nanti keluar Nabi Isa AS bersama dengan Imam Mahdi yang akan menyelamatkan orang-orang yang tinggal lah, orang-orang Islam yang tinggal. Sebab itulah daripada sekarang kita kena mengamalkan surah Kahfi. Yang lagi bagus baca setiap hari. Dan kalau sunnah Nabi hari Jumaat je. Tapi di akhir zaman dibaca setiap hari. Sebab fitnah Dajjal ni bukan Dajjal datang je, fitnah orang fitnah kita. Bila tiba-tiba tak ada angin, tak ada ribut, orang cari pasal dengan kita. Tengok ni senang, jadi pergi surau, pergi masjid, tak kacau dia lah. Kacau buat fitnah tu, buat fitnah ni, dah lain pula ceritanya. Maka kena ada benteng pada diri sendiri dengan mengamalkan surah Kahfi lah. Lepas mana Allah SWT Muhammad, Nabi Isa mengalahkan Dajjal matilah di tangan Nabi Isa. Maka Islam waktu tu akan hidup dengan tenangnya selama beberapa tahun lah. Dan akhirnya barulah kiamat. Itulah, itu dia punya proses satu persatu. Baik, kita sambung. Dah selesailah, kita ambil sampai ayat 11 saja. Yang mana tadi saya tutup dengan ayat ke-11, yang mana Rasul-Rasul telah ditetapkan waktunya. Kat sini menyebutkan nanti pada waktu berkumpulnya manusia, maka waktu ni umat-umat Nabi-Nabi ni akan mencari umat dia. Mana umat Nabi Adam, mana umat Nabi Muhammad. Maka kalau kita nak Nabi Muhammad kenal, perbanyakkan selawat. Itu caranya. Macam mana Nabi Muhammad nak kenal kita? Selawat banyak kali. Berapa sehari selawat Ustaz? Entah. Lepas waktu solat je kot selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berapa kali? 17 kali. 17 kali je. Lepas tu entahlah, sibuk dengan kerja. Na'udzubillah. Beri pesanan pada diri kita jugalah, supaya sama-sama melazimkan diri dengan selawat. Supaya mudah-mudahan Nabi kenal kita ke akhirat. Bercahaya-cahaya, oh inilah umat Nabiku yang banyak selawat. Banyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Itulah sedikit tadabbur daripada suratul Mursalat ayat 1 hingga ayat 11. Jom kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa. فالعاصفات
والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. Dengan lantun ya. Uz, lidah keluar. Uz, uz, cuba. Uzran au nuzra. Innama tu'aduna lawaqi'. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت وإذا الرسل أقتت. Bagus, alhamdulillah. Okey, kita tengok hukum tajuk pula. Bermula yang pertama, wal alif lam qamariyah mur ra tebal salam asli ti'ur fa jumpa dengan mad iwad. Fal alif lam qamariyah ma asli sifah ma asli ti'as fa mad iwad lagi. Wanna, kat sini ada dua hukum. Yang pertama alif lam syamsiah, yang kedua wajibul gunnah. Alif lam syamsiah peranannya tekankan bacaan. Wajibul gunnah fungsinya mendengungkan bacaan. Wan kena tekan ya. Wan na asli syira urusya, pastikan sebutannya macam tafashi. Sya, cuba sebut. Bagus. Syira ra ma asli tinash ra ma iwan. Wan nashirati nashra. Cuba. Bagus. Fal alif lam qamariyah. Fa ma asli, qa ma asli, far ra tebal ya, dengan far. Farqa salah, kena tebal. Far, cuba sebut. Farqa. Bagus. Farqa ra tebal tadi, qa mad iwan. Fal mulqiyati dhikra. Bagus. Fal alif lam qamariyah. Mulqiyah ma asli ti dhikra. Dhikra ra jumpa dengan mad iwan. Zik ada hams ya, bunyi bisikan angin. Dhikra sikit je. Kalau terlebih jadi qalqalah nanti. Dhikra itu salah. Sikit je. Dhikra. Cuba.
فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. Kat sini kena hati-hati Kalau terlebih sikit jadi qalqalah. Uz tak ada Uzran aw nuzra. Bagus. Ran jumpa dengan izhar halki aw huruf lin. Nuzra mad mewat. Innama tu'aduna lawaqi'. Innama tu'aduna lawaqi'. Bagus. Inna. Kalau saya baca yang ini kalau jadi kalau salah betul. Sila. Innama tu'aduna lawaqi'u. Ain itu tak dihidupkan. Innama tu'aduna lawaqi'u. Tadi baca salah tadi tu. Innama tu'adu panjang. Kalau nak sambung ke maksudnya tadi? Tak ada berhenti lah. Oh berhenti. Kalau berhenti matilah. Lawaqi'. Kalau yang hidup hanya baris tanwin baris atas je. Macam ayat 3 tu kan nashra, kan ran baris atas je. Kalau saya baca sendiri kat rumah yang ini untuk hidup. Jadi macam mana tu? Oh, silap lah tu. Hanya baris tanwin atas je. Kalau tanwin depan atau tanwin bawah kita tak baca. Kesalahan besar lah sebab menambahkan baris lain. Menambahkan baris lain lah. Kan maksudnya kalau berhenti kan waqi', tapi ditambah waqi'un. Kesalahan besar lah. Bukan kesalahan besar, kesalahan jali, kesalahan nyata. Jelas kat situ nyata salah. Ada kesalahan sembunyi, hanya pendek tu kesalahan tersembunyi lah. Ini menambahkan baris, kesalahan tersembunyi jadi. Okey, innama wajibul gunnah ma ma'asli, tu ma'asli, adu ma'asli, lawa ma'asli, lawaqi'. Okey, kat sini baca dengan jelas lah. Okey, kena lawaqi'. Gitu. Bukan kek. Kek tak ada. Lawaqi'. Situ. Boleh? Masuk ayat ke-8. Fa'idhan nujum tumisat. Fa'idhan alif lam samsiah dengan wajibul gunnah. Nujum ma'asli mutumisat. Ada hams, ada bunyi angin sikit. Tumisat. Okey. Wa idza as-samaa'u furijat. Wa idza alif lam syamsiah sama ma wajib muttasil furijat hams. Bunyi bisikan angin. Wa idzal jibalu nusifat. Wa idzal alif lam qamariyah jiba ma asli lunu sifat. Bunyi bisikan angin pada huruf ta. Wa idzau, tebalkan wa idzau rusulu uqitat. Cuba. Wa idzau rusulu uqitat. Okey, wa idzau alif lam syamsiah ra tebal, rusulu uqitat. Qaf kena tebalkan jangan baca uqitat. Jadi kaf nanti kena tebal. Uqitat. Cuba. Uqitat. Kemudian ta di ujung jadi hams juga. Yang nipiskan huruf ta. Wallahu a'lam. Selesai sampai ayat 11 dulu.
untuk hari ini. Okey, kita buka apa-apa nak tanya, boleh tanya lagi. Esok saya akan ke Melaka ke sekolah menengah Imtiaz Ulul Albab kat Melaka. Program program semat Al-Quran lah. Macam mana nak hafal Al-Quran dekat anak ni, kongsilah tips sampai tengah hari. Doakanlah selamat pergi balik insya-Allah. Kalau budak-budak senang ada hari ini untuk pulang. Kalau macam kita tipnya besar. Tipnya apa? Tip ke tip? Tips nak hafal kena ada jadual lah. Kalau nak hafal Quran, contoh apa, surah Al-Mulk, walaupun dah setiap hari baca, tapi hafal tak? Tak hafal. Tapi kalau orang baca kita boleh sambung, betul? Maknanya sebahagian daripada otak kita dah hafal dia punya susunan ayat. Cuma sikit lagi nak touch up bagi ingat dalam kepala. Caranya banyaklah. Antaranya menggunakan teknik bayangan. Teknik bayangan. Macam kita photostat. Ambil contoh kedudukan, contohkan wal mursalati urfa. Tengok ulang 5 kali, dia kalau paling afdal 40 kali. Memang penat, tapi kesannya tu lama. Baca, tengok sambil tunjuk tangan tu, merasakan ayat Quran tu. Sambil tengok, kena ambil wuduk, pada hadap kiblat. Kemudian waktu tu jangan ada benda lain yang ganggu. Telefon, benda-benda lain lah, TV, jam, simpan tepi. Sebabnya kalau kita hafal, contohlah hari ni aku nak hafal 5 ayat juga, contoh. Jangan hafal banyak-banyak, hafal sikit-sikit dulu. Contoh aku nak hafal 2 ayat lah, contoh. Hafal 2 ayat dan dalam masa yang sama jangan tetapkan masa. Contoh nanti pukul 10 nak berhenti lah, tapi 2 ayat tu tak masuk lagi dalam kepala. Pukul 10 tu berhenti juga. Agak-agak dapat tak? Tak dapat. So waktu saya dulu menghafal Quran, tidur pukul 12 lebih gitulah. Esok pagi hafal sangkut. Ustaz tanya malam tadi tidur pukul berapa? Pukul 12 lebih Ustaz. Oh, kenapa tak tidur pukul 1? Kena ayat macam tu kan. Kenapa Ustaz? Mana tahu pukul 1 tu kamu tidur, waktu tu Allah nak bagi kamu ingat. Allah, kena deep Mana kata hafal Quran ni jangan tengok masa. Ush, dah nak pukul 10 ni, cepat dapat. Hafal je. Maknanya fokus kita tu kena 100%. Kemudian bila dah start hafal, kena rajin ulang. Kena rajin mengulang. Macam mana nak mengulang? Dalam solat. Contoh kita dah hafal 2 ayat ni, maka waktu bila nak mengulang, ambil solat sunat lah. Mengulang Quran ni boleh solat sunat, boleh solat fardu. Kalau solat fardu biasa, kalau kita jadi imam kita boleh lah baca. Kalau jadi makmum, kalau imam tu baca lagi tak sempat, kita ulang. Solat sunat, contoh kita hafal hari ni 2 ayat. Bila nak start Ustaz? Esok boleh start. Kalau nak buat baik, dia kena terus buat. Kalau hari dengar, minggu depan, tahun depan lah, bulan 1 nak mula azam baru, dia tak boleh. Dia kalau kata hari ni nak mula, malam ni juga start. Contoh nak hafal 2 ayat. Bila dah ingat, solat sunat 2 rakaat, bawa 2 ayat tu. Rakaat pertama 2 ayat tu, rakaat kedua 2 ayat tu juga. Kemudian esok tambah lagi 2 ayat, jadi 4. Jadi rakaat pertama nanti untuk hari kedua, ayat pertama kedua. Kemudian rakaat kedua, ayat ketiga keempat. Macam tu. Dia kena setiap hari buat. Nanti Allah akan bagilah. Tapi kalau kita dah, misalnya kita dah ingat lah, dah ingat untuk solat sunat nak, lepas tu kita baca, lupa balik. Kita baca tanah. Rasanya tanah betul, tanah betul, tanah betul. Kita nak kita merasa tanah ke betul, tanah ke betul. Itu jawabannya macam mana? Masa tengah baca ke apa? Tengah baca atau tengah solat? Oh, tengah baca terlupa. Bukan. Ini misalnya Al-Haqumut Takatur. Tertukar baris. Contoh. Lepas tu lari ke tempat lain, kita punya bacaan tu.
Jadi lepas habis solat, ulang balik, bagi ingat solat sunat lagi. Dia kena buat macam tu lah, penat sikit lah mula-mula. Sebab Quran ini kena ditambat dengan pengulangan. Kalau orang tanya saya, Ustaz macam mana nak ingat Quran, kena ulang lah. Baca tengok. Tapi kalau kita baca ni, kalau misalnya salah kan ya, alam tarokai wafa'ana robbika, alam tarokai wafa'ana robbuka bi ashabil fil anam jaja'an kaidahu. Termasuk surah lain. Bukan, di sana nanti contoh lagi. Tapi alam jaja'an kaidahu bi tadali, itu kan tadali itu kan dasar itu kan. Atau di itu macam mana itu kalau tak lagi bermakna kita berdosa ke ataupun tidak? Maksudnya berdosa lah. Maksudnya kalau nak hafal Quran ni paling bagus ada guru. Bukan yang tasbih. Itu tak maksud saya ni tengah tolak. Tengah tolak. Yelah maksudnya. Oh faham. Sebab itulah saya jawab tadi, sebelum solat kita kena tasbih dulu bacaan kita dengan guru. Ya betul-betul bagus. InsyaAllah lepas waktu solat nanti tak salah. Ada orang hafal Quran tapi dia hafal dalam keadaan tajwid tak jaga. Adalah mak tafiz yang terkenal, saya tak nak sebut lah. Dia yang mementingkan hafalan, hafal. Sekali jadi imam berterabur. Lepas tu nak dibetulkan balik dengan tajwid dah susah. Sebab itulah kalau nak hafal Quran, contoh kita baca dulu depan guru, betul tak? Kalau guru kita kata okey, boleh hafal. Tapi kalau hafal dalam keadaan tajwid kita tengah langgang, kita dah ingat dalam kepala, lepas tu guru tegur, nak betulkan balik itu maka masih. Sebab tu orang-orang yang kadang-kadang yang hafiz Quran ni ya, yang jadi imam kat depan berterabur. Kita ucap, ini kan hafiz Quran. Kita cek balik dia hafal Quran tu dengan bertajwid ke ataupun hafal. Tunggang terbalik. Itu kualiti hafalan lah, tak sama. Okey, Wallahu alam. Siapa yang nak hafal Quran tu? Surah apa? Al-Hijr. Surat? Ya. Dulu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Apa di surah tadi? Ngaji surah ayat ni. Okey, ayat ni Allah sebut dalam Quran yang mana Allah menjamin Quran ini Allah akan pilih orang yang Allah pilih untuk jaga menghafal Quran. Sebab itulah Quran daripada zaman Nabi sampai sekarang tak boleh diubah, sebab Allah yang pilih. Bila kita ulang ayat ni, kita berharap bahawa Allah lah yang pilih kita jadi penghafal Quran. Walaupun tak hafal 30 juzuk, sekurang-kurangnya hafal lah surah-surah yang kita boleh hafal. Surah-surah pilihan lah, Yasin, Waqi'ah, Al-Mulk. Waktu boleh bagus lah tu. Kalau ada kesalahan kita baca, malaikat kamu untuk bacaan. Wallahu alam. Dia punya tu lah, dia kata tambahkan tu. Salah, ada tersalah, kita masalah kat tersalah, malaikat kamu untuk bacaan. Tu Susik tak boleh dengar lagi tu. Dia punya, kalau ada hadis boleh rujuk lah. Allah jaga bacaan. Faham. Cuma kena tengoklah sumber dia cakap tu. Cuma kita baca ayat ni dan kita berharap, maksudnya apa ayat 9 ni? Sesungguhnya kalimah yang menurunkan Al-Quran, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Maksudnya Allah Ta'ala sebut, aku yang memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al-Quran selama-lamanya. So baca ayat ni untuk mudah-mudahan Allah pilih kita. Wahai Allah, pilihlah aku untuk jadi hafiz Quran, penghafal Al-Quran. Tak dapat hafal 30 juzuk 30 pun cukup lah.
Dapat surah-surah pilihan pendek-pendek itu daripada surah duha sampai habis. Surah duha kan sampai habis pun dah bagus kan. InsyaAllah kena ada cita-cita tu. Sebab tu doa saya kan, setiap kali mana-mana program saya pergi, saya ceramah, tu doa saya. Walaupun saya ni penghafal Quran, tapi takut Allah tarik nikmat tersebut. Sebab ada kawan-kawan yang dulunya hafal Quran, tapi bila dah keluar, dah kerja dan sebagainya, hilang Quran ke mana. Na'udzubillah. Tapi tak minta tu ni kan, ada Al-Quran ni, ini saya dengar idola cakap nak dengan pada ayat ni. Al-Fatihah ni kira wajib kan baca. Wajib kita baca Al-Fatihah. Tapi kalau surah yang lain-lain itu tak wajib. Betul ke? Sunat lah. Atau fardu kifayah. Betul. Sebab surah kalau yang Fatihah tu wajib, yang surah yang lain itu fardu kifayah. Fardu kifayah, betul lah. Tapi baca Quran bertajuk fardu ain. Baca Quran dengan bertajwid, jaga makhraj, jaga panjang pendek, tu jadi fardu ain. Wajib baca dengan bertajwid. Untuk bacanya fardu kifayah lah. Kalau fardu ain, siapa tak mengaji Quran berdosa lah. Pernah baca Quran tak? Tak pernah. Berdosa lah. Diletakkan fardu kifayah, sebahagian daripada tempat tu dah baca, dah belajar, terlepaslah dia punya tanggungjawab. Sebab rugilah dia tak mengaji Quran. Gitu. Wallahu a'lam. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Kita sambung lagi surah ayat seterusnya dalam suratul Mursalat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.